Terus kami bawakan kepada anda satu pengisian yang berkisarkan belia. Belia sememangnya merupakan jati diri negara, penggerak negara dan juga merupakan masa depan kita. Pemimpin-pemimpin yang bakal dilahirkan nanti adalah daripada kelompok belia ini. Dan kategori belia saya rasa saya hampir terkeluar, tapi mungkin mengikut definisi terkini saya masih ada harapan. Saya ingin dapatkan kepastian bersama dengan Dr. Zainah binti Sharif yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia. Terima kasih Dr. kerana bersama kami dan pagi ini kita akan bincangkan seminar Belia Kebangsaan 2017 Yours 17 yang bakal dilancarkan oleh Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan. Doktor, apakah takrifan belia itu? Okay. Definisi belia. Okey, terima kasih Fazal. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya dan mewakili IRIS untuk berkongsi tentang the seminar dan juga macam yang ditanya tadilah berkaitan dengan belia. Kalau ikut di bawah Dasar Belia Malaysia, Dasar Belia Malaysia yang kita telah lancarkan pada tahun 2015, definisi belia at the moment masih lagi yang mereka yang berumur 15 hingga 40. Ya? So masih belia saya rasa. Walau bagaimanapun, di dalam kita punya perancangan berkuat kuasa 2018, umur belia itu akan dikurangkan kepada 30. Jadi maknanya kalaulah jadi perancangan itu, umur belia pada tahun 2018 dan ke atas adalah bagi mereka yang berumur 15 hingga 30. They say everything sounds good before the but. Dalam bahasa Melayu, everything sounds good before the walau bagaimanapun. Okey, kita terus ke perbincangan kita secara lebih serius tentang latar belakang IRIS, pengenalan kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan apakah fungsi yang dijalankan oleh doktor dan juga kumpulan-kumpulan IRIS. Okey, untuk maklumannya, IRIS ni ataupun nama Melayunya Institut Penyelidikan Pembangunan Belia adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Fungsi utama IRIS adalah untuk melaksanakan penyelidikan. Penyelidikan khas untuk meneroka pelbagai isu belia. Sebab kita tahu belia ni adalah generasi yang penting kepada negara. Kalau kita tengok sekarang ni populasi belia, populasi rakyat Malaysia 31 juta lebih. Daripada 31 juta lebih itu 46% adalah generasi belia. So betapa pentingnya generasi ini untuk menentukan masa depan negara. Jadi dengan kepentingan itu, maka kewujudan dan orang kata credibility IRIS sebagai sebuah institut penyelidikan pembangunan belia perlu diperkuatkan lagi supaya kita dapat meneroka pelbagai aspek pembangunan belia yang boleh kita serlahkan demi menjamin masa depan negara yang lebih lebih berpotensi lah. Apakah bentuk penyelidikan yang dijalankan berkaitan dengan belia? Apakah sebenarnya keperluan menjalankan penyelidikan ini? Okey, kalau di bawah Institut Penyelidikan Pembangunan Belia, walaupun skop penyelidikan lebih kepada isu-isu belia, tapi kita tidak ada orang kata limitasi apa yang kita nak kaji. Tetapi katalah contoh, kalau di bawah Dasar Belia Malaysia, kita ada 4 orang kata cabaran utama belia lah, dari segi sosial, dari segi teknologi, dari segi ekonomi dan dari segi politik of course. Dan salah satu daripada signature produk kita adalah Indeks Belia Malaysia. Dan di bawah Indeks Belia Malaysia kita mengukur kesejahteraan dan kualiti hidup belia. So bila ada orang kata skor untuk kita bandingkan kualiti kehidupan belia ini, jadi kita tahu di mana kita perlu fokuskan program dan inisiatif untuk menyerlahkan lagi potensi belia. Dan dengan itu, selain daripada buat penyidikan, IRIS melaksanakan pelbagai program sampingan. Kita buat talk show, kita buat namakan Travelog Ilmu lah, dan kita buat persidangan meja bulat, perbincangan meja bulat dan juga seminar. Itu yang kalau tadi ada tetamu sebelum ni cakap pasal nice, now saya nak cakap pasal yours. Yes. Sebelum kita bergerak ke yours, mungkin kita boleh dapatkan sedikit pandangan doktor berkaitan dengan skop belia di Malaysia ini. Sudah pasti pengalaman warga belia Malaysia berbeza. Seorang belia yang berasal dari kampung Sungai Rau, Pulau Pinang mungkin mempunyai pengalaman yang berbeza daripada seorang belia di Kundasang, Sabah. Walaupun adanya ICT yang merapatkan jurang ini, tetapi secara realitinya mereka berpijak pada bumi itu. Jadi realiti mereka mungkin dalam skop yang berbeza. Adakah ini masih benar untuk Malaysia ataupun adakah semua
warga belia di Malaysia mempunyai pengalaman yang sama? Tidak kita nafikan bahawa di Malaysia kita ada generasi belia yang pelbagai latar belakang. Tapi orang kata kita bahagikan kepada dua kategori utama, belia bandar dan belia luar bandar. Tapi jangan dilupakan belia pinggir bandar. Tetapi kalau dari segi pendidikan, kita tahu pendidikan kerajaan telah menyediakan sistem yang amat baik. Di peringkat luar bandar dan di peringkat bandar mereka menerima peluang yang sama, kan? Jadi dari segi kalau di Kementerian Belia dan Sukan, kita di bawah Dasar Belia Malaysia, kita fokuskan kepada penyalahan potensi belia. Jadi bila kita katakan penyalahan potensi belia ini, kita mengambil kira belia-belia dari kedua-dua kategori bandar dan luar bandar ini, tetapi kita menjurus kepada 8 kumpulan sasar. Kita ada belia bandar, belia luar bandar, belia berpersatuan, belia tidak berpersatuan, belia pengajian tinggi, belia antarabangsa dan sebagainya. Jadi kalau di bawah Dasar Belia Malaysia, kita orang kata sangat komprehensif dari segi melaksanakan pelbagai inisiatif dengan mengambil kira kualiti dan potensi belia yang boleh diselahkan, tak kira you di luar bandar ataupun di bandar ataupun di pinggir bandar. Dan seterusnya kita bergerak ke YOS. Ya. Apakah keistimewaan seminar YOS ini dan kandungan serta komponen-komponen yang menarik? Okey, YOS ni sebenarnya IRIS melaksanakan seminar penyelidikan ni setiap tahun. Dan kita bermula pada tahun 2016 dan tahun ni tahun yang kedua lah. Cuma kita jenamakan semula dengan memperkenalkan brand YOS lah, sebab kita tahu generasi belia ni, orang-orang muda ni suka nama-nama yang catchy, yang orang kata senang mereka sebut. Jadi bila kata YOS, so kita harapkan belia senang ingat, yang mana kita memfokuskan di bawah seminar ini kepada 4 subtema lah. Tema utama adalah ke arah aspirasi belia masa hadapan. Tetapi subtema kita fokus kepada 4 kategori lah. Pendidikan ni dari segi bidang akademik dan juga kemahiran. So kita ada 8 kertas yang akan dibentangkan bagi setiap tema yang berkaitan. Dan kita juga ada tema sosial. Tema sosial kita akan menyentuh dari segi kesihatan mental, dari segi politik, dari segi sosialisasi, bandar luar bandar dan sebagainya. Dan kita juga ada subtema identiti belia. Identiti belia ini lebih luas kerana kita akan mengenengahkan pembentangan dan perkongsian hasil dapatan kajian yang berkaitan dengan patriotisme, berkaitan dengan jati diri belia, berkaitan dengan integriti dan perpaduan. Dan yang seterusnya adalah dari segi ekonomi lah. Ekonomi, kita ada perkongsian dapatan kajian berkaitan dengan kebolehpasaran belia. Sebab kita tahu kalau even di dalam indeks belia Malaysia itu sendiri, di dalam 12 domain itu, domain yang terendah adalah politik dan ekonomi. Jadi kita tengok ekonomi ni memang dekatlah dengan kehidupan belia. Itulah menjadi asas kehidupan mereka. Kalau ekonomi mereka kukuh, mereka akan lebih orang kata fokus untuk meneroka lebih banyak bidang untuk menyalahkan potensi diri. Jadi bagaimana untuk mendaftar bagi YOS dan bila agaknya tutupnya tarikh pendaftaran itu? Okey, untuk makluman, kita masih buka pendaftaran untuk early bird sehingga 25 Oktober. Of course dengan sedikit yuran yang mampu milik juga yuran ni. Yuran mampu milik. Yuran mampu milik untuk belia. Yang mana kalau early bird sehingga 25 Oktober ni mendapat potongan 10%. Kalau katalah student, pelajar yang di peringkat siswa azhar, kita memang ada orang kata kadar istimewa. Janji mereka ada kad pelajar, cas RM100 saja untuk seminar yang berlangsung 2 hari, 6 dan 7 November di PWTC. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan jangan lupa YOS menanti anda di PWTC yang bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan.